juga ada apa tu pengurusan di bahagian apa tu pejabat selatan pun ada akan ada ni, akan ada bersama-sama kita pada petang ni. Saya minta maaf sebab apa ni bising sikit dekat ofis saya ni sebab apa tu ada kita ada buat pembaik pulih apa di cawangan ni. So saya dah minta diorang untuk ni lah, lepaskan kita dulu, nanti baru kita akan seterusnya akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Samsul Debat lah untuk apa tu, untuk topik kita pada yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah pada petang ni. Okey, saya tidak berniat untuk bercakap dengan lebih lanjut. Mungkin saya ingin mendengar sepatah dua kata dari Puan Hajiah Rosita. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tu, dan terima kasih lah, semoga kita sebentar lagi kita dapat bersama-sama mendengar apa tu apa yang akan dikatakan oleh apa tu Ustaz Samsul Debat, dan juga mungkin tuan-tuan dan perempuan mungkin kalau ada soalan mungkin boleh dikemukakan. Okey, saya serahkan pada pengacara majlis lah. Okay, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Okay, salam. Terima kasih Encik Syahrom di atas perkongsian sebentar tadi. Okay, saya nak tahulah kita punya tetamu ni dah ada belum ya? Yang bahagia Ustaz Samsul Debat. Dah masuk belum dalam grup kita ni? Saya kurang pasti. Mungkin dalam sebelum nak pukul 3 nanti dia akan masuk lah kot, insyaAllah. Assalamualaikum. Salam. Okey, saya Mazlan daripada HQ Bank Muamalat. InsyaAllah dalam pukul 3 nanti Ustaz akan masuk, insyaAllah. Okay, terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Salam. Kami masih dalam kereta. Ya, maaf tak dengar. Kami masih dalam kereta. Oh, ya ke? Okey, saya juga difahamkan yang ada juga guru-guru yang sedang apa ni dalam kereta, mungkin baru balik ataupun baru nak pergi ke pusat PPB untuk mengambil vaksin ya. Ya. Betul. Ya, kami dah on the way balik. Hati-hati tu. Hati-hati memandu tu. Terima kasih. Sementara kita menunggukan kedatangan ataupun kemasukan Ustaz Samsul Debat, minta pengantar berucap sikit lah. Okey, boleh Puan Liza boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam The Awesome School, tagline sekolah saya, dan salam TS25. Pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Bank Muamalat Cawangan Kota Tinggi, Cik Syarul Ahmad, kerana memberi peluang kepada SMK Lingyu untuk berkolaborasi berkongsi ilmu dengan Ustaz Samsul Debat pada petang ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan guru besar SK Lingyu, Puan Noliza Ahmad, guru besar Petrijaya dan guru besar SK Semanga, serta rakan-rakan pentadbir daripada 4 buah sekolah ni. Terima kasih juga kepada barisan PIBG, sekolah saya dan sekolah-sekolah yang terlibat kerana memang menyokong program yang baik seperti ini. Dan terima kasih juga kepada warga sekolah, terutamanya jawatankuasa yang membantu memudahkan program pada petang ini. Jadi saya bagi pihak sekolah sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih banyak kepada pihak Bank Muamalat Cawangan Kota Tinggi dan HQ Bank Muamalat yang memberi peluang dan ruang kepada pihak sekolah untuk berkongsi ilmu dengan rakan-rakan guru dan dengan pihak BJ serta ibu bapa pelajar-pelajar di sekolah-sekolah yang menjadi peserta pada petang ini. Jadi saya mohon agar kita sama-sama manfaatkan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat dan kita cuba membuat penambahbaikan lah untuk dalam melaksanakan PDPR di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan apa yang akan dibincangkan pada petang ini akan menambah
ilmu pada diri guru, pada diri ibu bapa dan bagi semualah warga yang dapat mendengar program webinar pada petang ini dalam membantu anak-anak kita dalam pembelajaran terutamanya dalam menghadapi fasa PKP 3.0 ini. Sekali lagi terima kasih bagi pihak sekolah kepada pihak Bank Muamalat. Terima kasih Puan Liza. Sama-sama Puan. Okay, setakat ni tetamu jemputan kita belum masuk lagi. Okey, di kesempatan ni saya nak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ke mana kata? Sana lah kata belum masuk, itu dah masuk lama dah. Dah masuk ke? Maafkan saya. Ya Allah, tak perasan sebab saya macam Sampai hati kan, macam tak sudi kan. Ustaz itu sebab tengok nama tak dapat orang, nampak nama tak ada nama ustaz. Okey. Orang yang mana bagi ustaz? Mau mana ya? Alhamdulillah. Kita dah start live ke? Start live ke? Okey, hadirin yang dimuliakan, hari ini kita bertuah sangat kerana speaker kita pada petang ni adalah Al-Fadhil Ustaz Samsul Amri bin Ismail atau lebih dikenali dengan panggilan Ustaz Samsul Debat. Okey, hebat berdebat orangnya. Okey, kesempatan ni saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi meluangkan masa. Bersah hati dah segembira sangat. Kami warga Kota Tinggi ni kena dapat bersama-sama dengan Ustaz pada petang ini untuk membicarakan mengenai peranan guru dan ibu bapa dalam membantu pembelajaran anak-anak menghadapi PKP 3.0. Okey, disebabkan kita ada masa 1 jam je, saya pun dengan berbesar hati menyerahkan mikrofon ini kepada yang dihormati ataupun yang berbahagialah Al-Fadhil Ustaz untuk berbicara mengenai topik webinar kita pada hari ini berkenaan peranan guru dan ibu bapa dalam membantu pembelajaran anak-anak menghadapi PKP 3.0. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita bersama-sama pada petang ini dalam program yang sangat bermakna, iaitu program sebenarnya hari Ahad ni jaranglah, memang tahulah Johor kerja kan, tapi hari Ahad ni petang-petang ni kelas mengaji, tak ada mana ceramah petang-petang ni kan, hari Ahad kan. Tapi tak apalah kan, dah ada lagi nak buat juga hari Ahad, kita okey je kan. Tapi apa pun sebenarnya hari ni kalau kita tengok isu PDPR ni bukanlah bukan isu di Malaysia saja. Tapi isu di luar negara, cuma di Malaysia ni orang kata batak sikit lah, macam mana nak cakap tu kan, dia punya kan payahlah, dia semua salah, apa benda buat pun tak betul lah, macam tu lah kira kan. Buat apa pun salah, buat PDPR salah kan, buat je lah online kan senang. Bila buat online, cikgu ni makan gaji buta kau, cikgu pula kan tu. Jadi macam bekerja dari rumah salah, kerja kat pejabat salah, pergi pejabat kan menyebarkan penyakit. Kan kerja dari rumah kan, itulah budak tak kerja, dia tu macam betul kan. Saya benda tak tahulah macam mana nak cakap. Jadi ceramah petang ni sebenarnya saya nampak satu benda je. Apa pun yang kita ceritakan dalam isu ni kan, benda-benda baru ni, dia sebenarnya macam contohlah, ambil contoh beberapa tahun ke belakang, ingat tak isu GST? Isu GST lah, kalau ingat lah dulu kan, saya waktu mula-mula kerajaan nak perkenalkan GST, dia bagi penerangan dekat saya. Masa tu saya bekerja lagi lah, ramai lah penerangan dekat dia jemput lah orang ramai dengar penerangan. Oh, dia kata GST ni bagus lah, macam inilah, itulah, inilah. Saya cakap lah, saya jawab satu je. Ni masalah orang debat ni, masalahnya saya argue satu je, saya kata. Kalau kau saya nak tanya GST ni elok kata elok. Dia kata elok. Kalau elok kau buat lah, kau tak tanya lagi buat apa. Jangan tanya selama ni kau naik minyak kau naik harga minyak kau tak pernah tanya pun. Apa salah tiba-tiba yang ni kau sibuk nak explain kat orang. Sudahnya penerangan tentang GST tu saja dah makan berjuta duit habis. Belum laksana lagi penerangannya dah makan duit berjuta dah. Membazir saya kata. Jadi bila menerangkan tu jadi lagi orang takut. Contoh macam ni lah analogi dia kan.
kau nak pergi mana? Nak pergi sana. Elok-elok jalan. Yelah, terima kasih. Tapi bukan apa. Dulu jalan tu, dulu kat Pokok Buluh tu, ada penunggu. Tapi sekarang dah tak ada dah. Daripada tak takut, langsung takut. Nampak tak? Tu maksud saya. Maknanya orang kita ni tu masalah. Saya tak nak explain bab tu lah. Yang bukan GST sangat, SST ke bukan. Tapi mana nak cerita. Kadang-kadang kita ni bila terlampau idealistik. Masalah. Dulu, lobby layan diri. Boleh tu. Oh, kalau lobby layan diri ni tiba kalau tak buat yang Muslimnya bercampur dengan Cina, India, habislah baju kita kono anjing punya, kono samak balik. Apa benda dalam Islam, benda yang tak sure kau jangan cerita. Kau jangan cakap, tak pasal-pasal jadi fitnah pada agama. Betul jugalah. Jadi bila cerita pasal PDPR ni sebenarnya, dia masih lagi berbalik pada soal apa sebenarnya? Soal sikap. Orang Malaysia ni cerita apa pun, semua tak elok. Kerja dari rumah salah. Lepas tu yang Menteri pun poning. Kejap buka, kejap tak. Kejap buka, kejap tak. Menteri yang ambil perumahan manjang kena maki. Wahal bukan dia ambil keputusan. Dia ngumumnya. Kan? Yang lain tu semua menyuruh. Mana ada? Senyap. Ya, tentang kan? Saya dah tutup dah pintu depan. Ada orang buka pintu belakang. Orang tak nak tahu benda tu. Kan? Macam tu kat PDPR ni. PDPR ni apa? Kita tak ada pilihan lain. Itu je ayat dia. Kita tak ada pilihan. Kita kena buat PDPR. Cuba kita fikir, isu ni isu serius sebab apa? Ada dua isu kat sini. Pertama, pandemik ni sampai bila? Pertama. Kedua, adakah sebab pandemik maka anak tak payah belajar biar dia bangang sepanjang tahun? Itu satu soalan lah. Kan, ayat saya kalau nak bagi soalan faham lah kan. Saya tak ada nak biar petang ditorang corah sikit betul. Bayangkan kan, Abang Syahrum gitu, Abang Zainuddin gitu, Abang Hamzah gitu kan, Kak Mazila kan. Termasuklah Kak Liza kan. Dulu kita ada pengalaman tau. Bawa bekal, pergi sekolah, bawa botol air, duduk makan kat kantin. Lepas tu jawab, cuba cepat makan sebab lepas ni nak main. Main tutup botol, berlari, main safe, polis sentri, want to jaga. Lepas tu beratur, berbaris panjang, berlain, satu jalan, kita kutip sampah. Saya bimbang kalau sikap orang Malaysia ni tak berubah, anak kita takkan merasuk. Anak kita yang baru sekolah ni, yang dah lama sekolah, pernah juga dia sekolah. Ni yang baru sekolah ni takut tak sampai masa sekolah. Puncanya apa? Sikap kita. Saya nak beritahu, norma baru ni, norma baru saya kata. Bukanlah satu benda yang kita nak adapt sampai bila-bila. Kita kena ubah sikap kita dalam menghadapi pandemik dan positif dalam apa juga tindakan yang kita nak buat, termasuklah PDPR. Itu dia. Cuma kita tak ada pilihan lain. Kan? Ada soalan tanya kan? Soalan tanya. Yang pertama dia kata, apa patut mak bapak lakukan jika dapat tahu anak mereka hanya catat kehadiran tapi tak ikut pengajaran guru? Kalau orang dulu dah diluku kepada budak tu. Kan? Ini yang ini itulah cikgu, budak-budak sekarang ni itulah. Saya dah cakap dah. Apa kau tahu mana jadi mak bapak tak boleh pastikan anak kau masuk kelas? Sekolah hari ni punya tahu sampai mak bapak dulu. Mak bapak ni sampai cikgu-cikgu pergi sekolah pujuk mak bapak supaya pujuk anak pergi sekolah. Apa tahu pun orang sekarang ni? Kadang-kadang kita nak tanya, mak abah kau ni memang tak sekolah. Kau pada dulu rasa nak cakap macam tu, tapi cikgu ni ayat elok. Ayat. Hari ni kita buat PDPR ni, kan, PDPR ni, kalau tak ada support daripada mak ayah, lupakanlah PDPR ni akan berjaya. Tu je. Saya baru ni, siapa yang dah install apa nama sekarang ni adalah software baru pada webinar, selain pada ni mana yang tak terlibat, tolong tutup mic tu. Potong lah bunyi anak kau mau makak, aku nak cakap ni. Kan? Kalau kita tengok dekat dalam apa kan, kita tengok dekat dalam apa pelaksanaan dengan PDPR ni, kalau mak ayah tak tolong, tak support, cikgu pun tak buat peranan ni masing-masing, maka tak ada apa pun akan berjaya. Salah satu tak buat peranan pun takkan berjaya. Cikgu okey, mak bapak okey, anak tak masuk kelas pun takkan jadi. Jadi tiga pihak ni kena kerjasama. Terus sebab bila cerita, hari ni kita pelik dengan sistem hari ni. Kenapa? Mak bapak, apa yang mak bapak hari ni, dia orang ni makan apa sampai teruk mana tak boleh jaga anak ni. Tu heran. Tak, dulu Abang Syahrum kita pergi mengaji, tak ada ayah hantar sampai ke rumah guru, tak ada. Dia jalan kaki bawa mengkadam sendiri jalan dengan kawan-kawan. Sendiri cakap, aku dah naik Quran dah. Kau mengkadam lagi, kau lambat. Dulu.
Berlawan, oh ya cepat dah nak khatam. Dulu. Ustaz dia garang, hari ni suruh berdiri kat luar pun bawa surat lawyer. Dia senang ni, bangang mak ayah ni, macam tu je. Apa hal macam tu? Kita kena ingat tau. Sebenarnya kenapa jadi macam ni? Sebab kebanyakan, macam hari ni kita buat program, kita buat online ni kan. Yang dengar ceramah saya ni semua yang okey-okey. Yang tak dengar tu masalah. Tak yalah, sama je apa ni. Sudah nak pun jadi apa. Yang berlaku sekarang ni, paling tinggi kehadiran datang kelas PDPR 30%. Paling tinggi 30%. Ada satu sekolah di Seremban, saya tak nak tunjuk sekolah mana. Satu sekolah di Seremban, 11% paling tinggi. Tuan-tuan fikirlah. Ini ceramah berbuih-buih, bank muamalat siap sponsor lagi. Kan? Kehadiran mak bapak pun berapa persen? Saya cakap. Kan? Ni yang elok-elok datang lah kan. Yang lain ada pula tu tutup kamera. Kan? Macam tak sudi. Kan kau jap lagi aku coba aku tutup kamera berpadan muka kau kan. Payah mana? Kau tak pakai tudung, kau ambil towel tu lilit kepala kau. Kan? Tak, bukan apa. Kita ni sebenarnya dalam alam kita ni, alam maya ni kan. Nampak ni, taman syurga maya kat belakang sini kan. Tak ada apa. Ini memang dah zaman dia. Saya kan, masa dulu, dalam 3 tahun ke belakang ke 4 tahun ke belakangan, saya pernah ceramah di banyak sekolah. Bila saya ceramah, tak lama lagi kau orang pergi sekolah, kau tak bawa buku teks tau. Dia kata. Kau pakai tablet je, kau pakai ni je. Jadi cikgu kau cakap, okey semua, nanti balik nanti jangan lupa ya buat homework, buku teks semua dah download siap-siap dekat dalam tablet tu. Buat latihan dalam folder nombor 3 sebelum pukul 12 malam ni, email ke cikgu ya. Saya masa tu cakap tak sangka pula tahun ni betul-betul jadi. Tahun lepas betul-betul jadi, PKP tu betul-betul jadi online, tak sangka betul. Dan kita dalam keadaan tak bersedia. Tapi kalau PKP 1.0 kau tak bersedia, aku faham lah dah sampai lockdown lah, tak faham lagi. Apa pasal? Dah daripada tahun lepas kita buat PDPR, kenapa tahun ni masih lagi bincang isu PDPR? Kenapa? Sebab sikap kita. Itu sebabnya, anak-anak kita ni ibarat kain putih, kata Nabi. Terserahlah pada ibu bapanya untuk mencorakkannya. Nak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, kata Nabi. Nak jaga iman anak kita. Tu sebab orang dulu-dulu, kalau anak tak elok, apa atuk cakap? Atuk cakap, siapa aja anak ni korang ajar. Tu je. Siapa aja budak ni korang ajar. Salah mak ayah. Cikgu ni, ya Allah Akbar. Berapa ramai cikgu? Okey, kelas. Siapa yang hadir kelas hari ni? Krik-krik. Tak ada budak. Cikgu tu mentai lah baca habis tu seorang. Sudahnya lah. Mengadu cikgu perempuan tu pada suami dia. Bang, macam mana ni bang? Anak-anak murid tak masuk kelas. Macam mana nak ngajar ni bang? Lepas tu kena buat report pula tu. Cikgu dituntut supaya membuat kelas tu suasana lebih menyeronokkan. Supaya peratusan kehadiran kelas lebih tinggi. Kau nak seronok macam mana dalam telefon tu je cakap. Habis seronok tu cikgu bagi kelas latihan, buatlah. Tak tahu, tanyalah. Lepas tu dah mak ayah pula, kau nak jadi guru besar ke rumah. Mak kena jawab porsi oleh anak. Itu sebab kita pembelajaran. Apa pun dalam kehidupan kita ni, apa juga persoalan yang timbul sekarang ni, berbalik pada sikap kita. Berbalik pada sikap kita. Jadi kalau mak ayah dapat tahu anak tak masuk kelas, bawa kepada anak kita satu hadis. Ni Long, ni abah nak cakap sikit. Apa dia? Nabi ada bagi tahu dalam satu hadis Nabi sebut, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Apa maksud itu, Pak? Tidak beriman orang tidak menjaga amanahnya dan tidak beragama orang tidak melaksanakan janjinya. Ingat semua nak masuk kelas tu. Ingat tak masuk mula-mula abah beli baju masuk sekolah. Ingat tak? Kenapa bah? Kan abah kata belajar rajin-rajin. Jadi bila dah cakap tu satu janji, betul tak? Jadi kalau tak boleh buat apa yang kita janji, maka kita masuk dalam kategori orang tak beragama. Anak abah ni ada agama tak? Ada bah. Lagi satu sebagai pelajar, kau punya amanah menikah kau tak? Amanah kau suruh abah suka kerja ke tak? Tapi abah suka apa?
suruh belajar. Bila Abah suruh kau belajar, maknanya dah ada satu amanah. Jadi amanah ni kena laksanakan. Dalam tempoh PKP, PDPR ni, semua orang ada kekangan. Abah pun ada kekangan. Mak kau ada kekangan. Cikgu ada kekangan. Semua orang ada kekangan, termasuklah korang pun ada kekangan. Bila Abah boleh berkorban duit, setiap hari nak top up kau punya internet, bukan suruh kau main game. Faham? Abah nak kau belajar. Lepas kau belajar, kau nak main kau main lah, menangkup kau main-main lah. Tapi kelas jangan tak ada. Sebab apa? Kerana beringat kita setiap masuk ilmu dituntut jadi pelito supaya terhindar gelap gelito. Semoga nanti terhampar bahagia. Bagi pantun ni 9. Jadi mudah-mudahan anak kita kena belajar. Begitu juga persoalan guru-guru dah melaksanakan peranan mengajar mengikut jadual. Tapi malangnya guru umpama cakap seorang diri tanpa respon dari pelajar. Bagaimana cara-cara untuk menyedarkan pelajar khusus sekolah menengah untuk mengikuti pengajaran guru semasa PKP? Dia tak ada formula khusus. Dia satu Macam saya kata lah macam ni. Macam kita lah ada duit kan. Kita ada duit, kita nampak jiran sebelah rumah kita ada duit. Kita nampak jiran sebelah rumah kita, dia beli kereta, dia beli sofa, dia beli almari. Lepas tu, boleh tak kita tahan dia? Apa pasal kau beli pula almari tu? Kenapa kau beli ni mahal? Kenapa tak beli barang murah? Kita cakap kat dia kan. Kita hanya boleh bagi nasihat. Tapi kalau bab duit tu tangan dia tu hak dia. Dia nak beli apa sampai habis, sampai berhutang pun tu hak dia. Makna kata yang bukan dalam bidang genggaman kita ni, kita tak boleh buat. Tangan tu kat duit tu kat tangan dia, bukan tangan kita. Duit kat tangan kita, duit kita. Analogi saya bagi ni, maksud nak bagi tahu, bila mak ayah tak boleh kontrol anak dia sendiri untuk masuk kelas, macam mana orang luar nak nasihatkan dia? Cakap. Tak boleh. Orang kat rumah ni, mak ayah aku pun tak kisah, kau pula sibuk so aku masuk sekolah. Tu kata budak tu. Budak hari ni macam tu cakap dia. Hari ni berapa banyak kes juga, dalam tempoh lockdown ni, anak-anak kerja part time cari duit. Dia nak beli handphone, dia nak beli top up, dia nak main media sosial, tapi dia tak nak masuk kelas. Hari ni, dia buat kerja part time. Dia buat apa? Buat apa belajar, dia kata. Kan? Dia tak nampak kepentingan belajar. Sedangkan ilmu ni lah, saya teringat tu, arwah abah saya dulu. Waktu saya diploma dulu, diploma yang Pardi Amin, saya diploma dulu dekat UiTM di London, lalu Gajah Melaka. Lendu-lendu. Kan? Bila saya belajar lalu diploma, bila dah habis diploma, saya dah dapat offer kerja dekat mana? Dapat offer kerja dekat ada satu syarikat lah, British Berkefield Berhad. British Berkefield ni dia buat sales, marketing dan sebagainya. Saya masa masuk kali pertama kerja tu dengan diploma saya kerja. Saya bercampur dengan belasan, ada 10-15 orang Cina. Yang berbangsa Cina, sahabat yang berbangsa Cina lah. Saya kerja dengan dia orang. Daripada pagi 10 pagi 10 malam, 10 pagi 10 malam. Saya dalam tempoh bulan yang pertama saya kerja tu dah tinggal 10 hari. Dalam tempoh 10 hari, saya dapat bawa balik 2,000 lebih. Termasuk saya punya basic, termasuk saya punya commission dapat 2,000 lebih. Pada ketika itu besar sangat lah rasa 2,000 lebih tu. Kemudian masuk bulan kedua disebabkan prestasi saya satu-satunya budak Melayu yang orang kata bila buat sales, buat marketing tu dia kata power lah tu, dia cakap lah. Suka saya cakap yang dia kata power kan. Dapat closing bagus, cerita bagus, dapat macam huraian jelas. Jadi lepas tu saya di-upgrade, commission saya dinaikkan lagi dan kemudian saya punya basic dia tarik balik. Maknanya dia bagi commission saja. Menyebabkan saya kena kerja kuat lagi. Tak apalah. Bulan kedua saya bawa balik hampir 4,000 sebulan. Bawa balik. Pada ketika itulah sampai satu sampul surat ke rumah peluang untuk saya menyambung pengajian saya dalam bidang ijazah sarjana muda undang-undang. Saya bukan nak cerita pasal saya pandai, kata pandai tak. Lillahi bukan sebab itu. Saya nak cerita ni, bila sampai surat sambung belajar ni, dilema melanda. Aku ni nak sambung belajar, kau nak kojo. Ni sadap ni kau jangan duit ni. Satu benda arwah abah saya sebut dekat saya. Dia panggil saya, dia kata, macam ni lah kata. Abah pun, macam tu lah. Ni yang saya lakonkan ni, macam tu lah arwah abah saya cakap. Dia kata, abah pun suka kau bawa duit banyak. Abah pun suka. Abah pun merasa. Tapi satu yang abah nak beritahu kat kau. Kau pilihlah sendiri. Kalau kau belajar,
Kalau kau belajar dan kau kojo ni ada kesan dia. Kalau hari ni kau kojo, kau tolak peluang belajar tu, lain kali kau tak akan ada peluang untuk belajar lagi. Tapi kalau kau belajar, sambung belajar hari ni, mungkin besok kau akan dapat peluang untuk meraih pendapatan lebih baik lagi daripada apa yang kau ada. Itu je Abah saya cakap. Jadi dengan apa yang Abah saya cakap, saya ambil keputusan. Saya berhenti kerja, saya sambung belajar. Yang sahabat-sahabat yang bangsa Cina tu puas muncul saya, dia kata, oh ya, you bagus, oh, you mesti join sama kita. Itu duit mah, buat apa sama belajar, itu semua mau pakai wang. Tapi saya decide untuk belajar. Dan saya faham lah maksud bila ayah saya suruh sambung belajar tu. Hari ni saya faham maruah Abah saya cakap tu. Jadi nak beritahu apa tuan-tuan? Anak-anak kita ni dalam genggaman kita sekarang. Bukan lama pun. Tanyalah siapa ni. Tanyalah kawan-kawan kita, orang-orang lama yang dah lama dalam bidang ni. Cuba tanya. Ni yang mak ayah yang dah banyak umur ni. Cuba tanya. Kejamnya. Hantar anak pergi sekolah ni kejamnya. Sekarang langsung tak hantar anak pergi sekolah. Kan? Yang langsung tak ada. Tiba-tiba anak dah habis sekolah. Lepas tu masa anak kita besok dah mula melangkah keluar, dia dah rasa dah besar. Masa tu kita nak tegur, masa tu dah lewat dah. Dah lewat. Itu sebabnya peranan mak ayah ni, kita kena pertama, perbetulkan mindset kita sebagai mak ayah, kerana sistem pembelajaran ini memang belum pernah lagi dilaksanakan. Tak ada negara-negara pun yang ada pengalaman yang luas dalam bidang ni, sebab ni baru-baru saja dilaksanakan. Tentu ada masalah di sana sini. Jadi kita kena positif. Mana yang kita boleh buat, kita buat. Kedua, luangkan masa kita di dalam menilai, memantau pembelajaran anak-anak kita bila kita ada ke lapangan. Memang kalau nak tunggu masa free tu memang berjanggut lah. Sebab mak ayah semua sibuk dengan kerjayanya, dengan ni. Walaupun secara online, sibuk baca Facebook, sibuk layan isu politik dalam Facebook lagi. Jadi, pada pandangan saya, mak ayah kena korban masa. Maksudnya strategikan, jadualkan masa untuk cek. Macam saya tak nak kena cek waktu tasmik anak saya. Yang seorang tu kena pula hafal surah-surah tertentu, kena cek pula yang seorang ni. Yang seorang ni matematik, mak pula. Kalau orang matematik, pergi jumpa abah kau. Dia kata Samsul debat ni. Dia kata, pergi jumpa abah kau. Penuh lah tengok matematik. Kadang dah berkarat. Penuh lah. Tanggungjawab kita, siapa lagi? Siapa lagi kan? Bukan ada orang lain. Itu sebab mak ayah kena luangkan masa. Ketiga, kita nak suruh anak kita berapa orang, tapi senapang tak lagi macam mana? Maksudnya, sediakan kemudahan, peralatan, kelengkapan sebagai tanda kita support anak-anak kita. Itu sebabnya saya baru-baru ni tertarik lah. Sebab bila kita bagi handphone ke anak kita ni bahaya, betul tak? Bagi telefon anak kita ni jangan risau. Belajar adalah secorak terus jangan sikit nak belajar. Tapi yang lebih main game. Anak kita. Menangkup kalaulah main game tu zikir, dah ramai anak kita jadi wali dah lah. Kan? Sampai pukul 3 pagi tak tidur. Dia sambung pula dengan Euro. Memang gila tu budak ni. Dia pula tengok bola. Bah pun tak tengok bola. Kan? Saya dulu layan dengan tengok bola. Tiba-tiba pagi. Saya memang macam tu lah. Setiap pagi anak saya memang update. Bah, malam tadi Jerman menang bah. Ya, dia yang update. Jadi sekarang kena kontrol. Pantau masa anak. Bagi alat tu. Memang kena bagi. It's about time. Dah memang masa dia. Anak kita kena ada benda tu. Kan? Dia handphone ni bukan lagi dah satu pilihan, memang satu keperluan untuk anak belajar. Dan yang terbaru saya suka baru-baru ni ada dia iklankan dekat dalam internet ni, iaitu komputer yang refurbish, baru harga 400 lebih. Sebab anak-anak ni bila dia tengok skrin yang lebih besar, dia lebih baik penumpuan dia. Baru 400 lebih. Janganlah berkira lah 400 lebih mahal lah Ustaz. Kau bayar Astro full package boleh. Tiap-tiap minggu top up handphone boleh. Banyak cerita kan. Kan? Netflix langgan RM45, RM50 sebulan, 100 boleh. Apa pasal pula yang tanpa pelajaran pendidikan anak-anak ni? Kita berkira. Ingat ya. Nabi kata apa? Apabila matinya seorang anak Adam. Apa dia? Terputuslah segala amalan dia. Kecuali 3 perkara. Apa dia? Sedekah jariah. Sedekah jariah ni kita buat baik tu anak kita pun sedekah selagi mana dia pakai benda tu dapat pahala. Doa anak-anak yang soleh, didik anak kita jadi anak soleh. Yang ketiga,
apa dia? Ilmu yang bermanfaat. Nampak? Kita siapkan anak kita peluang untuk dapat ilmu. Kita bayar anak kita kos pembelajaran dia. Masukkan anak kita kursus-kursus tertentu, kita bayar. Selagi mana dia mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan dia, kita dapat pahala. Itu sebab kita kena baik-baik banyak-banyak dengan anak kita. Kan? Kemudian yang keempatnya, alat seperti laptop, iPad, iPhone penting untuk apa? Untuk kita dengan guru-guru pun penting. Biar ada hubung jalin. Kadang cikgu pun tak tahu mak ayah ni hidup lagi ke tidak. Minta respon pada mak ayah, pastikan anak-anak buat homework. Krik-krik. Tak respon mak ayah. Tiba-tiba yang seorang tu pula sini. Good yang tunjuk. Good. Tapi tak gatik. Kehadiran tidak, apa tidak, homework tak, macam mana. Cikgu tak jadi fed up. Saya ingat waktu saya ceramah dulu. Sebelum saya jadi Samsul Debat, saya ingat saya ceramah dekat mana tu? Saya ceramah dekat sekolah kebangsaan, ada sekolah kebangsaan di Setapak. Saya pun terkejut masa saya ceramah tu, ramai pula mak bapak datang. Tak pernah-pernah. Waktu tu belum Samsul Debat lagi. Apa sah ramai benar orang datang ni? Semua orang nak dengar ceramah aku ke? Rupa-rupanya hari tu siapa mak bapak yang datang dapat bantuan RM100 pada kerajaan. Gila betul. Patutlah ramai. Bukan sebab nak dengar ceramah. Kan? Tapi bila saya tengok keadaan tu, apa yang saya nak beritahu ni adalah apa? Tajuk ceramah pada hari tu. Tajuk ceramah itu adalah apalah ulang-ulang pula suara tu dah ngajuk pula dah bunyi. Ulang-ulang pula suara tu dah ngajuk pula dah bunyi. Ulang pula. Buat. Tak ada. Ingat kau dalam kepala lah tadi. Wah, ni dah gila dah ni. Kan? Wah, lah orang suara tu kan. Kan. Ni dah misteri sangat dah ni kan. Itu dia. Ya. Okey, seterusnya. Mak ayah kena banyak sabar. Memang betul. Mengajar anak orang lagi senang daripada mengajar anak sendiri. Sebab mak ayah dia mengharapkan bila ajar anak dia kena jadi pandai macam dia. Itu masalah dia. Wahai mak ayah itu sama. Lomba pergi masuk sekolah. Tak usah lah. Kita pun berpuluh tahun nak pula hidup tu yang pandai tu. Tapi anak kita baru hidup. Kena sabar banyak-banyak. Kan? Bila mengajar anak sendiri, mulalah sampai semangat panglima bulan tu. Cuma nak ditikam. Sabar. Sabar banyak-banyak. Ajar anak kita, darah daging kita sendiri, kita nak dia pun dapat ilmu. Ingat, fokus kita nak anak kita dapat ilmu, at least ada ilmu dalam diri dia. Kalau semua belum mau nak pandai, sudah siapa dah dapat. Baru abut nombor 1 tak ada lah, nombor 2 sampai nombor 30. Jari ni abonan, mana ada sama panjang? Ambil minyak gamat tu hari-hari urut jari telunjuk ni. Lepas sebulan tengok sama panjang tak dengan jari yang tu. Tak mahu dah. Setiap orang ada keupayaan yang masing-masing. Anak kita mungkin kurang ini, ada kelebihan bedang ini pula. Dia mungkin lembab ini tapi bagus ini. Tapi sabar aja dia. Kan? Kadang-kadang ajar anaknya. Apa lo kena bangang, mana kau ikut siapa? Dah terasa mak pula. Dah mak hal ni nak mengajar aku ni mak kata kan. Anak kita kadang-kadang dia ada benda tu dia tak minat. Jadi kita ni nak hadirkan minat tu, kita kena banyak bincangan dia. Anak kita ni dia tak ada setting tu. Kita ni dah ada setting, nanti lagi 10 tahun nak beli rumah ni, nak beli tanah, nanti lagi 3 tahun nak tukar kereta. Kita boleh ada setting. Anak kita ni dia tak nampak apa-apa ke depan. Kenapa lah semua orang suruh aku belajar ni? Dia tak nampak. Tapi kita lah kena guide dia. Kan? Itu kita kena bimbing dia. Kan? Begitu juga mak ayah perlu berhubung dengan guru. Seandainya ada perkara-perkara yang kita tak faham, tak jelas. Tanya cikgu. Ni cikgu yang lawa kau tanya. Kan? Cikgu yang apa sikit tanya. Cikgu telah. Maaflah cikgu kalau saya ganggu cikgu kan malam-malam macam ni. Oi, ayat kau nyampah lah tengok kan. Mentang-mentang cikgu tolong kahwin. Kan? Kalau cikgu Rahaya tak kan. Yang dah 60 tahun nak pencen lah. Kalau telefon nasi, cikgu kau. Mbak. Tu kemudian satulah. Tapi ni tak berlaku dekat Johor ni, tempat lain.
impact lain. Ya. Jadi mana kata kita kena selalu berhubung dengan guru. Begitu juga berganding bahu bersama dengan guru menjayakan sesuatu program. Contohnya mungkin bincang sama ayah. Kan bincang. Contoh baru-baru ni ada satu sekolah ni dia bincang sama mak ayah, dia tanya, saya minta kerjasama je nak buat Google Meet dengan mak ayah dia je, mak ayah yang kelas dia saja. Tadi saya nak tanya mungkin tak apa, share je dengan saya. Apa masalah? Dia kata itulah anak saya ni bukan apa, adik-beradik dia ada 8 orang. Semua orang sekolah lagi. Jadi satu phone tu nak kongsi 8 orang. Oh ya ke? Okay, fine. Dapat tahu dah satu masalah. Yang ni pula apa? Itulah saya banyak kerja malam. Jadi bila saya masuk siang tu, saya tidur. Anak saya pula, kadang-kadang dia tu lah. Anak saya ni pun bila saya balik malam, dia pun tak balik. Dia keluar juga. So macam mana nak selesaikan? Dan rupanya ada pula yang prihatin. Lepas tu ada pula mak bapak, tak apalah. Mana yang tak ada tadi, saya kira tadi ada 15 orang. Tak apa, 15 tu saya sponsor bagi gadget. Macam contoh. Jadi makna kata tu maksud saya kerjasama. Kita bila bincang, banyak yang kita dapat. Lepas tu mak ayah kena disiplinkan anak. Saya kata memang disiplin. Macam saya lah anak saya. Saya kata handphone, kalau pagi sampai tengah hari, pagi kena sarapan. Lepas sarapan dia masuk kelas. Handphone nak, kalau apa untuk tujuan belajar boleh ambil. Tapi habis tu belajar, letak balik dekat satu kotak tu. Saya kata bila time kau dalam kotak tu mesti ada handphone, mesti ada. Saya kata. Lepas tu dia main handphone bukan apa. Lepas main Zohor, dia cari pun jumpa lah kedek-kedek, jumpa Umi dia. Umi nak telefon boleh? Dia kata. Saya benarkan anak saya main phone daripada pukul 2 sampai pukul 4.30. Masuk je asar, dia mesti sukan. Dia nak main berlopok-lopak dekat keliling rumah tu, dia main bola, menyepak, suka hati dia lah. Kan? Lepas tu pukul 6.45 dah kena masuk dalam. Mandi, siap, setting nak maghrib. Lepas maghrib semua orang kena ngaji. Dengan nama Ahmad kena ngaji. Semua kena ngaji. Dengan omak-omak tu bukan maksud omak dia banyak tau. Satu je. Ya? Mak dia kena ngaji. Kan kau sampaikan, tak pasal aku nak menjawabkan. Satu hal pula kan. Dengan mak dia pun kena ngaji. Macam tu. Lepas maghrib, kalau boleh maghrib tu kita maghrib sama-sama. Tu paling baik sekali. Lepas maghrib, kita share dengan anak kita. Macam mana sekolah ini? Itulah abah. Susah lah abah. Abah anak bincang. Apa susah? Itulah handphone ni tak cukup lah abah. Alung kan ada kelas, ni ada kelas. Mana balik. Saya anak saya ramai atromen. Bila seorang birthday, hadiah semua orang dapat. Tu yang menyampah aku tu. Setiap kali birthday, haru kan dengan orang lain pun dapat. Tapi terpaksa macam mana? Memang dia pada kecil macam tu. Dia orang cukup happy bila ada birthday. Sebab dia kata dia pun dapat hadiah agak. Itu salah tu. Kan? Tak boleh lah. Tapi maknanya kita kena siapkan lah. Itulah bah. Ada masalah apa? Cikgu ni tak tahu lah. Bila bercakap online bah, suara dia tak dengar. Berbisik. Kita orang pun nak dengar. Pakai earphone pun tak dengar. Wah, parah. Cikgu ni. Langsung telefon. Rupa sah betul dah lah. Pokak. Cakap pelan. Macam mana ni? Terpaksa telefon pengetua. Minta pengetua adjust sikit. Adjust volume tu kan. Jadi makna kata tu antara-antara lah. Maknanya dengan berganding bahu. Kemudian rendahkan ego kita. Kalau ada masalah, ada salah silap daripada cikgu, maafkanlah. Sebab bukan hanya mak bapak, cikgu pun sebenarnya dalam proses nak adapt ni. Proses nak menerima, nak membiasakan diri dengan sistem baru. Kan? Kemudian pada guru-guru pula pun kena betulkan mindset dia. Kan? Yang mana banyak sistem yang sebelum ni mungkin kita pakai, sekarang ni dah tak boleh pakai. Dan cikgu-cikgu saya ajar dia orang dah mula kena record dah pengajaran dia orang. Supaya senang tu dapat mengajar. Okay, hari ni saya nak mengajar sejarah bab 1. Dia pun ditunjuk dekat whiteboard, rakam, pakai kamera, pakai mic. Lepas tu save, masuk dekat dalam Facebook, masuk dalam YouTube. Buka akaun sendiri YouTube, tak ada masalah dah. Bukan tujuan masuk dalam YouTube tu bukan sebab kita nak jana pendapatan. Kalau jana pendapatan pun alhamdulillah lah. Kok handal benar lah kita ngajar sampai semua orang suka benar kayak gitu. Tapi tahun depan, kita boleh bagi link tu dah dekat budak tahun depan. Ni bab 1 Mula-mula susah. Tapi lama-kelamaan mudah tak? Mudah. Itu sebab saya kata kena rakam. Sekarang ni orang tengok TV pendidikan tak ramai. Jadi, okey untuk kelas saya, besok ada bab 1 Okey kita akan belajar bab 1. Kalau siapa yang nak apa, okey tekan link ni. Tolong tengok link tu. Mengajar. Assalamualaikum semua. Khabar semua. Hari ni cikgu nak ngajar sikit. Wahal benda tu dah record.
Dah 5 tahun dah. Tapi andai kata ada perubahan-perubahan tertentu, mungkin kita revise balik bab tu, kita buat link yang baru. Jadi ini perkara yang kena buat kan, fleksibel, berubah dan juga menambah baik. Dah tahu dah pakai Google Meet. Saya dulu masa mula-mula jadi penceramah ni, yang masa musim PKP 1.0, bayangan saya sendiri pun tak biasa. Selama ni kita ceramah, kau main anda lagi. Orang lain pasang kamera. Orang lain hulur mic, kita pepap cakap. Cubaan, okey, cik confident. Bila PKP 1.0, kamera kena pasang sendiri, tripod kena pasang sendiri, mikrofon pasang sendiri. Kita pun cakap, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat saya ceramah untuk Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Pumpang 2 jam, rupa kamera tak on. Bayangan tu, awak tak nampak? 2 jam cakap sesia orang Putrajaya. Apa saya tak start lagi ceramah ni? Bayangan tu. Kan? Lepas tu tak apa Ustaz, kita buat lagi sekali petang ni. Petang tu ceramah, dia punya mood dah tak sama. Macam pengumuman nak puasa. Petang tu. Kan? Saya dengan ni, Assalamualaikum, jadi mudahan hilang semangat tuan-tuan. Nak bagi tahu kita kena kuasai teknologi. Kena belajar. Nak belajar mana? Macam isteri saya, kan? Isteri saya dia pun cikgu kan. Bila dia mengajar tu, dia pakai ada satu scanner tu. Bila dia scan je dekat buku tu, dekat dalam skrin pun anak-anak nampak. Sebenarnya dia pun nampak macam buku surat tu sedang dibuka. Jadi dia pun boleh baca sama waktu cikgu tu mengajar. Saya tak tahu apa nama kan. Apa yang cikgu sini dia tahulah. Apa pun Nur tak? Apa nama? Apa nama? Cik Nur, Cikgu Nur, apa nama? Apa nama? Cakaplah. Apa nama? Ha? Visualizer. Macam tu lah saya nak cakap. Tu lah tadi. Tu dia. Kan? Analyzer. Macam tu lah bunyi dia. Macam tu kan? Visualizer. Kan? Macam tu. Kemudian, kita yang kita kena akui bahawa pembelajaran anak-anak banyak perlu diuruskan oleh mak ayah. Jadi, cikgu-cikgu pun kena selalu cakap terima kasih pada mak ayah yang support. Terima kasih pada mak ayah yang bagi kerjasama. Jadi, mak ayah ni ponek-ponek pun. Allah, makasih lah cikgu. Itulah saya cuba yang terbaik. Kalau ada apa-apa, cikgu cakap dengan saya. Macam tu kan. Dia maknanya orang mak bapak ni pun manusia, dia nak kena puji. Kan? Macam tu je. Sebab kalau mak ayah tak kerjasama, susah kita sebagai guru. Jadi, cikgu ni hanya sebagai facilitator saja sekarang ni. Tapi yang melaksanakan dekat dalam rumah adalah mak ayah. At least dia pantau suruh anak buat. Betul tak betul, tak apa kita check. Tak apa. Kemudian, ambil semua pengalaman awal ni dan terus tambah baik. Pengalaman kita ni, kita tahu kita tak sempurna, tapi ada benda yang kita boleh improve. Kemudian ada cadangan ni ataupun kritikan pada mak ayah tu, kita ambil secara positif dan cuba elakkan daripada benda tu berulang lagi. Semua faham. Tak ada waktu soalan. Alhamdulillah. Saya memang selalu macam tak pernah tak ada soalan. Semua okey. Kak Liza, ada apa-apa tambahan? Nak tanya? Okey, saya rasa semua orang faham tu apa yang Ustaz sampaikan sebab tak ada yang bertanya. Betul tak? Satu lagi saya nak beritahu semualah. Anak-anak kita ni, kita kena bawa terutama pada waktu maghrib tu kan. Kalau boleh semua kena semayang jemaah bersama. Kita semayang jemaah. Paling tidak maghrib sekali tu lah. Paling tidak maghrib tu. Doa. Dan doa banyak dalam bahasa Melayu pun tak apa. Luahkan perasaan kita pada Allah Ta'ala dalam doa. Biar anak-anak kita semua pun doa. Jadi mudah-mudahan buka hati anak aku ya Allah, menerima ilmu-Mu ya Allah. Jadikanlah dia anak yang amanah dalam menerima pembelajaran ya Allah. Macam tu kan. Tanya nak semayang jemaah, abah duduk dalam bilik main game. Salah. Duduk kat tu. Kita tahu abah. Okey. Kalau tak ada soalan, saya serahkan balik kepada Puan Liza. Silakan. Okey, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah bersyukur kita kerana sebentar tadi kita dah mendengar perkongsian daripada yang berbahagia Ustaz Samsul Debat berkenaan dengan webinar kita tentang cabaran kita sebagai ibu bapa dan guru dalam menghadapi normal baru sekarang ni. PDPR, setiap hari nak kena adab kerja sekolah anak-anak. Saya faham tahniah ibu bapa yang ada kerana semua dah menjadi seorang guru di rumah dan menjadi pemudasyara kepada guru-guru membantu guru-guru. Berapa ramai join ni? Sudah. Berapa ramai hari ni? Dalam 70 orang. Ustaz. 70 makna memang budak ni sekarang ni anjuran mana? Anjuran SMK Link U. SMK Link U dan Bank Muamalat.
Oh, SMK Ling Yu. Maknanya sekolah menengah Ling Yu ni memang ada 70 orang budak. SMK Dengyu budaknya 250. Sebelah kan mak ayah 70. Yang mana budak pun 70 lah. Mana lah sampai 200. Tak ada, tak sampai. Mungkin mak ayah kekangan. Tak ada lah, saja. Tu saya cakap. Yang datang insyaAllah yang okey-okey. Jangan risau. Yang dengar ceramah ni yang okey-okey. Jangan risau. Itu sebab dia okey. Dia faham kan. Itu dia. Tapi tak apalah. Teruskan. Jangan putus asa. Dan 4 amalan jangan tinggal daripada mak ayah. Pertama, banyakkan selawat ke atas Nabi. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebab bila sekali kita selawat pada Nabi, 10 kali Allah dan malaikat akan mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Yang kedua, perbanyakkan istighfar. Sebab istighfar ni bagi kita banyak dosa. Jadi bila kita istighfar, cuci dosa kita, mudah-mudahan terang hati anak-anak kita, dan mudah-mudahan semua mudah menerima ilmu. Sebab Nabi kata, barang siapa yang mengamalkan istighfar setiap hari, pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Kedua, akan dilapangkan daripada segala kesempitan. Dan yang ketiga, akan didatangkan rezeki pada jalan yang tidak disangka-sangka. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanamkan hati Quran dalam hati kita. Iaitu baca surah Yasin setiap hari baca. Sekali sehari pun tak apa. Jangan tunggu hari Khamis malam Jumaat. Tunggu Khamis malam Jumaat, buat malam tu dah hal, langsung tak baca minggu tu. Kan? Sebab ya surah Yasin cuma ada rahsia kejap lagi saya beritahu. Dan begitu juga yang keempat. Yang keempat, perbanyakkan haukil. Haukil ni maksudnya baca la haula wala quwata illa billah al-azim. Bila kita rasa tension ni, la haula wala quwata illa billah al-azim. Sebab kita ni tak ada daya, tak kuat. Mana-mana Allah Ta'ala bagi kekuatan, mana Allah Ta'ala bantu. Buka hati anak kita supaya dapat belajar. Maksud saya tadi surah Yasin tu, dia ada rahsia dia. Surah Yasin, pada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, kan, yang tu ulang 3 kali, 7 kali, 11 kali atau 21 kali. Sambil kita ulang, dalam hati tanamkan doa nak minta apa. Dalam hati je. Contoh Cikgu Nur kan. Dia tu kan. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Dalam hati tu. Dan dapat aku beg baru tahun ni. Contoh lah. Contoh. Jadi mana kata salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya Allah, dapatlah aku beli kasut baru. Ya Allah, luluslah mudah-mudahan lelaki aku bagi duit kat aku. Ya Allah, bagilah anak aku pandai. Tapi dalam hati je. Tetapi sampai dekat ayat hujung. Iza arada sya'an ayyakula lahu kun fayakun. Iza arada sya'an ayyakula lahu, dekat hu tu niatkan apa yang kita minta tadi. Tak payah ulang balik, tapi niatkan apa yang kita minta tadi tu, ya Allah, kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala kata jadi-jadilah dia. InsyaAllah, amalkan tu. Jadi itu juga daripada saya. Terima kasih banyak. Semua yang baik terdatang dari Allah SWT. Kurang tu bercakapan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz jangan keluar dulu Ustaz. Tahu kau nak ambil gambar kan? Nak ambil gambar. Okey, sebelum tu. Tahu. Orang perempuan tu pakai dia. Tak ada mana lain. Daerah Kota Tinggi, warga Bank Muamalat dan ibu bapa merakamkan jutaan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu yang bermanfaat untuk kami semua. Okey, sebelum kita menghabiskan webinar kita pada petang ni, diharapkan semua orang boleh on kamera. Ni semua yang ambil gambar ke, yang tadi ambil gambar waktu live, jangan lupa tag saya tau. Dia tak ambil gambar. Nanti tag saya dekat IG tau, Syamsul Debat Official. SY. Okey, standby semua, standby. Cepat. Mana benarnya? Mana dia jadi? Tak boleh. Nanti dapat jadi. Dah tak jumpa kamera pula kau lah. Ayo, mana pula ambil kamera? Suruh ambil gambar, kamera tak jumpa macam mana? Dah lu. Okey, seorang tolong ambilkan gambar. Liza tak jumpa kamera. Alamak kan. Orang lain, tolong ambil gambar. Dah. Dah. Saya teringat, ni semua ada satu cerita lah. Saya teringat saya camah dekat Rompin. Saya buat program My House yang repair rumah orang susah dengan TV Jeral tu. Buat dekat Rompin, Pahang. Malam tu ada majlis jamuan dengan orang kampung. Adalah makcik tu tengah ambil gambar ramai-ramai ni. Gambar-ramai. Tiba-tiba dia bersuara, free size, dia kata. Apa hal pula free size, kata kan. Dia pun benar. Pula free size lah cik. Yang macam ni itulah. Itu freestyle makcik, bukan free size. Yang penting dia confident. Kita orang punya
punya gelak lah masa tu tak boleh tahan betul. Jadi itu saja, terima kasih banyak Okay, kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum semua. Salam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Baik. Ustaz. Salam. Ustaz. Boleh lah ibu nak ni. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Puan Hajiah Rosita, terima kasih. Okey, sama. Berubah Terima kalau kasih ada juga. rezeki kita boleh berkolaborasi lagi lah insyaAllah. Okey, insyaAllah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.